Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan guru kita Ustaz Rizam Ghazali, mudir Darul Atik Dawah Center, seluruh warga Darul Atik Dawah Center, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama kumpul dan berhimpun pada malam ini. Saya dipahamkan selepas isyak kita akan ada program ceramah perdana pada malam ini, dan sekira-kira sebentar sahaja di antara maghrib sebelum nak masuk waktu isyak, kita manfaatkan ruang yang ada ini. Walaupun sebenarnya saya ingat tuan guru kita Ustaz Rizam pun sudah memadai kalau nak ngisi ruang masa antara maghrib dan isyak ni. Tuan-tuan pun boleh dah tu. Tengok gaya, ada harapan. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, sebenarnya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ialah bila mana Allah mencenderungkan kita kepada kebaikan. Kan itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, may yuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mendaki kebaikan untuknya, maka dipahamkannya agama. Matlamat daripada kepahaman dalam agama itu ialah dengan ilmu tadi. Kerana ilmu bukan saja sekadar supaya kita dilihat orang berilmu. Memanglah disebut kun aliman, jadilah orang yang alim. Mana orang alim ni bukanlah sekadar mengaji 4 tahun jadi alim, tak, bawa tenang. Bukan makna kita ada ijazah kita alim, tidak. Tapi memang kita disuruh jadi orang yang alim supaya kita boleh mengajarkan kepada orang lain. Itu tujuan ni. Kalau sekarang kita alim, pakailah pula name tag alim. Begitu je lah. Tak. Telamatnya supaya orang yang alim itu kan menunjukkan kepada orang-orang yang lain, supaya orang yang lain juga dapat faham kepada agama. Tapi kadang ketika kita susah juga nak jadi orang alim, walaupun mengaji kuat, ceramah depan sekali sampai kesudah tak alim-alim. Tapi tak, kerana kalau tidak jadi orang alim au muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Sekira-kira kalau nampak malam ni ada harapan lah. Sekira-kira gaya nampak ada yang menuntut ilmu tu, gaya.
Tapi belum tahu lagi. Kerana kata para ulama, nuntut ilmu ni dia mesti ada pen dan kertas. Kerana disebut ilmu ini diibarat binatang ternak. Kalau tidak diikat dengan tali, tak ke mana-mana perginya nanti. Samalah ilmu. Kalau dia tidak ditulis, gaib dia. Sebab itu kita mengaji, faham tidak? Mengaji banyak. Sebab disiplin ilmu itu tidak ada. Tapi tuan-tuan, susah risau. Zaman canggih dah. Zaman sekarang orang tak payah nulis. Dia rakam je. Itu pun salah satu daripada kaedah muta'alliman. Jadi yang penting mesti dicatat. Sehingga ada dibincangkan tentang solat Jumaat ini apakah boleh ditulis atau tidak. Ada tulisan dalam jurnal bebas, kajian dia buat. Tapi di Malaysia tidak ada lagi. Saya tak jumpa lagi kajian itu dibuat di Indonesia. Adakah boleh ditulis atau tidak khutbah ni? Maksudnya, khatib depan cakap, kita tulis. Pasal kita memang sekarang mendengar je. Tu pun belum sempat khatib cakap, kita dah tidur. Lagi tak ada harapan. Mana ada kajian tu. Cuma melihat kepada hari ini, kalau ditulis menggunakan telefon, khawatir berselang-seli dia. Sekejap menulis, sekejap main game. Sekejap menulis, main game. Lama main game je, bukan menulis. Maka kaedah mencatat menggunakan teknologi ni nampaknya dia tidak boleh untuk dipraktikkan. Ni kita sebut dalam konteks khutbah. Kerana telefon tu boleh jadi kita tengah menulis, menyampah tengok khatib, dia tukar pula main Candy Crush pula. Jahanam. Itu muta'alliman. Artinya mesti dicatat. Kena. Zaman canggih dah. Tuan-tuan, telefon mahal tapi sekadar buat telefon apa dah. Sebab itu kata Dr. Soekardawi, kitalah orang yang paling berhak menggunakan teknologi. Ada satu penulisan beliau dulu. Dia kata, apakah teknologi yang dibuat oleh orang kafir ini boleh kita manfaatkan? Maka jawabnya, kitalah yang paling berhak menggunakan teknologi. Sebab teknologi ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada akal manusia. Jarang orang buat teknologi ni gila. Tuan-tuan faham ke tidak? Jarang orang yang buat teknologi ni gila. Tapi ramai yang gila bila hidup dengan teknologi. Kita tengok kan ramai orang gelak seorang-seorang duduk kat tangga, gelak seorang-seorang, kan gila tu. Sebab itu teknologi Allah bagi ke akal manusia. Makna Allah berikan kepada manusia akal yang hebat yang boleh menghasilkan teknologi. Sekarang kan canggih. Sekarang kita panggil 5G. Kan? 5G. Kalau yang otak-otak ni, dulu kita 2G saja. Ni yang muda ni, zaman TikTok ni dia lahir 5G nak. Zaman saya dulu 2G. 2G ni WhatsApp pun tak boleh. Dulu pakai mesej, itu pun siap kira tu nombor. Makna huruf diguna tu, jangan sampai lebih. Lebih, dia charge lagi 50 sen. Satu nombor pun, charge 50 sen. Kadang, terlebih, padam. Mana nombor yang tak, huruf tak pakai, padam je lah. Pasal nak jimat duit. Pasal 2G lu mahal. Dalam bas pun, semua main game.
Tapi tak payah tengok orang kiri kanan. Sebab game semua sama. Game ular. Orang tu main ular. So sambung ular dia. Ular sana, sambung sini. Itu je lah game. 2G. Kena naik 3G. Ada WhatsApp. Tapi lambat sikit lah. Ngantar gambar. Nak menjemput Ustaz. Orang datang program. Sampai kesudah orang tak datang. Ustaz. Poster loading tak buka-buka. Minggu depan baru terbuka. Lambat. Tu 3G. Kan kita pun tak boleh nak rakam sangat. Tak boleh. Masuk 4G. Canggih. Orang pun tak datang dah. Daripada rumah je sampai baring menengok Ustaz ceramah. 4G. Sekarang 5G lagi canggih. Saya kebetulan ceramah Kelumpur itu di pejabat telekomunikasi. Tanya, masa itu tengah sibuk 5G. Saya tanya benda 5G ni. Dia kata, Ustaz, kalau saya ingat 3G, kita lambat lain. Boleh hantar gambar, tapi kadang buka, kadang tidak. Sampai sudah tak buka-buka sampai jumpa orang tu, tengok muka orang tu je terus, kata dia. Itu 3G. 4G laju sikit. Video pun boleh hantar, tapi kadang loading lagi. 5G lagi laju. Hantar gambar, rap buka terus. Video pun boleh hantar panjang sikit. Itu 5G. Tapi dia kata kita pun lambat dah. Korea 7G. 7G kata dia. Makna 7G ni dia kata macam kita tengok TV lah Ustaz. 7G. Di Korea. Kalau 5G tu hantar gambar buka, 6G hantar je tengah-tengah. Hantar tu dah terbuka. Makna belum sampai lagi. 7G belum hantar dah terbuka. Bangkali lah kot begitu. Makna 8G tak payah hantar. Tuan pandai sendiri je lah. Masuk 10G, semua gila. Apa lagi? Sebab tu, teknologi ni kita yang paling layak guna. Faham? So, saya pesankan tuan-tuan yang rajin mengaji ni, kena guna teknologi canggih sikit. Kita pun, Darul Atik ni fasa berapa? Ustaz? Fasa 1. Kita nak bagi Darul Atik canggih sikit. Ustaz tengok luar pun canggih dah. So boleh canggih. Kan? Makna tangga tu kalau dia roboh, escalator. Macam ada harapan. Dan tuan itulah kita. Kita ni asal orang Islam je, lelekeh je. Alah, tak apalah. Lebih kurang sudahlah. Itu yang tandas pun tak ada pintu. Jangan. Makna ini bukan koman tu tak? Kan? Ustaz Abdul Somad pun datang sini. Ya, mate. Ustaz Abdul Somad. Saya tak apalah. Saya slot in je. Ustaz Abdul Somad pun datang. Tuan nak kata apa? Ustaz Zahad tak payah sebut lah. Jadi makna orang Islam ni dia canggih. Jangan lebih kurang. Untuk rumah kita lebih kurang tak apa. Tapi benda yang memberikan satu imej kedua agama dibuat elok-elok. Saya faham tadi borak dengan Abang Din kita. Makna objektif tu lebih besar. Sekawasan ni orang lalang besuk. Kalau orang raya balik jam sebagainya nak singgah, boleh singgah untuk solat. Saya ada buat dalam ada tazkirah sebelum azan Radio Klasik saya sebut. Kita bila pergi singgah di masjid, singgah dapat solat. Kadang-kadang masjid tu bagus, tandas bersih, ada ruang bilik air, elok selesa. Jangan sekadar bagus, masjid ni bagus. Tak, doa, ya Allah, Engkau berkatilah orang yang menyumbang bina masjid ni. Itu kita ajarkan gitu. Baru dapat manfaat untuk kita. Dan jangan pakai saja. Masuklah sikit dalam tabung tu. Kan? Tuan-tuan guna tanah awam pun kena bayar RM2 untuk berak. Ini bukan berak je. Boleh sembahyang, boleh apa semua. Payah sangat nak masuk duit dalam tabung. Supaya kita, orang Islam, jangan leki-leki. Macam, boleh. Tak semua. Tuan pergi Singapura. Tapi kita pun sekarang, Ustaz, Alhamdulillah, standard kita pun standard Singapura sekarang. Maknanya
Itu lebih kurang tentang rumah. Tak apa, rumah kita orang bukan nak tengok. Yang tengok rumah kita je. Betul tak? Rumah kita bukan mewakili agama pun, tidak. Tapi kalau macam kita buat tempat ini, dakwah center ni, jadi orang nampak, oh, apa tu dakwah center? Apa tu masjid? Apa tu surau? Jadi biar semenggah. Rumah tak apa. Saya sekali orang nyebut pergi rumah. Saya kadang kuliah ni jarang nak singgah rumah orang. Pasal kita letih, Ustaz. Kita nak balik rumah je. Sehari keluar. Itu Ustaz. Singgah kejap. Okey lah, singgah juga. Sampai rumah dia, tulis di pintu. Dekat tepi dinding. Rumahku, syurgaku. Oh, canggih. Makna orang ni, dia mengimpikan syurga tu. Baguslah tu. Tapi nak masuk, bini kita, bang, jap. Rupa dia mengalihkan baju-baju belonggok dekat hall. Kan baju tak berlipat, belonggok dekat hall. Saya kata dia mati, syurga mana ada baju belonggok? Kan? Makna bagus tu. Dia punya pemikiran, rumahku, syurgaku. Ya, baguslah tu. Makna seperti syurga. Tapi kena tahu juga, syurga tak macam itu. Syurga lagi canggih. Tapi okey lah, ada semangat untuk syurga tu. Tapi rumah kita tak apa. Saya balik daripada Aceh, Ustaz. Ada satu masjid tu dipanggil Masjid Kecil Lumik atau Kecil Lemik. Kecil tu kata kampung. Kampung Kecil Lemik. Di masjid tu canggih. Macam dalam Masjid Nabawi. Memang decoration Masjid Nabawi tu dibawaan. Tapi rumah keliling separuh roboh. Tuan-tuan faham ke tidak? Rumah sekeliling separuh roboh. Masjid canggih. Pasal masjid ini dia adalah syiar kita. Macam boleh? Bagus. Sambung balik. Belum habis itu. Bau muta'aliman. Nampak gaya sambung minggu depan lah. Sebab itu kita soal teknologi, maka kita yang paling berhak untuk guna. Itu buat main game je. Main game. Itu kan main lagi handphone secanggih. Yang mengaji, handphone siap hang. Off dulu, off. On balik, padam terus. Payah. Tak. Rajin mengaji, iPhone 15. Macam. Barulah canggih. Ini yang sibuk tu joget-joget, iPhone 15. Yang ni duduk depan ustaz mengajar, ambil gambar pun kabut. Dan tengok balik, siapa punya muka pula. Tengok betul. Tu. Lepas tu guna teknologi untuk belajar, tak ada masalah. Guna apa kaedah pun. Tak ada masalah. Bukan saya suruh tuan-tuan belanja duit untuk saya, tak. Saya beritahu, belilah. Sekarang canggih tuan-tuan, canggih. Tengok, abang tulis. Pakai pen. Saya pun ada pen juga. Nampak? Tapi dah patah lah. Tak, makna guna teknologi. Faham ke tidak? Tu. Supaya kita gunakan untuk agama kita. Macam. Boleh? Habis. Mustami'an. Kalau tak boleh jadi orang menuntut ilmu, jadi orang yang mendengar saja. Maknanya mendengar ni ada masa je lah. Ada masa dengar. Kadang tidur. Tu mendengar lah tu. Kan? Kita dengar ceramah, dengar. Lama hilang ustaz tu. Mana pula ustaz dia pergi kita je. Mendengar lah tu. Pun okey dah. Tak apa.
Maknanya jadi orang yang mustamik, dipanggil mustamik. Dengar saja, dengar. Faham. Tak faham. Tak faham pun dia diam. Tak faham. Faham pun diam, tak faham pun diam. Tapi tak apalah, sekurang-kurang dia mendengar. Kan? Dalam radio, dalam TV, dalam kereta. Mana-mana. Itu mendengar. Au muhibban lahu. Jadi orang yang suka kepada ilmu. Kan? Lalu saya selalu tengok sebenarnya Ustaz. Cuma Abang Din tak ajak ke sini, orang tak invite, jadi kita tak datang lah. Mana tengok, canggih. Daripada Tanah Rata naik tiang sampai naik Munan. Suka ke tengok? Suka, alhamdulillah. Kemas. Suka. Tengok masjid, suka. Tengok orang ramai ke masjid, suka. Tapi dia tak pergi, dia suka je, suka. Pun okey lah, okey lah. Kadang ada orang dia tak sempat, apa nak kata. Tapi dia suka. Tengok, apa tu pondok tu, pondok. Baguslah, canggih. Apa tu? Masjid, canggih. Masjid pun guna teknologi. Kan? Pakai sensor. Lah kali balik, tak wuduk tak apa. Mesti tak keluar air. Nak wuduk pun tak keluar. Sensor tak jumpa. Terlampau canggih. Makna suka. Au muhibban lahu. Wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim pun tak tahu, susah dia kata. Nak menghafal. Nak menghafal nahu sarab, panjang cerita. Nak menghafal hadis payah. Tak payahlah. Muta'aliman pun payah. Dia kata Ustaz dah tua-tua ni nak belajar payah. Ni enjin pun enjin lama. Kadang macam tu. Jadi orang yang mendengar ilmu pun tak mahu. Tahu. Orang yang suka pun tahu. Tengok Ustaz pun nyampah, tengok nyampah. Balik buku Ustaz ni, tak ada muka lain. Makna kalau empat-empat ni tidak, maka jangan jadi yang kelima. Fatahlik, engkau akan rosak. Nampak? Sebab itu kata Nabi SAW, May yuridillahu bihi khaira yufaqqih fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki baik untuknya, maka dipahamkannya agama. Al-fahm, faham. Jadi kita, dia orang yang nak suka agama ni, kalau sekadar suka saja, tak edit. Agama ni dia bukan macam main bola. Kalau main bola macam tu kan, saya suka bola, sepak pun tak pandai. Dia tak boleh. Suka mancing tak pandai, tak boleh. Agama, kita suka kepada agama, dia mesti dengan ilmu. Macam mana kita nak semayang? Ilmu tak ada, macam mana nak semayang? Macam mana kita nak berwudu? Macam mana? Nak taharah? Macam mana? Kita nak bersuci bagaimana? Semayang bukan semayang saja. Semayang kena pastikan taharah betul. Berwudu kita betul. Bersuci kita betul. Kalau semayang saja betul, berwudu tak betul, tak boleh juga. Wudu tak betul, tak sah semayang. Semayang, bergegar semayang. Ada orang begitu. Kita terpaksa bagi dia laluan, biar selesai lah. Takut dia terlajak, tampar ni kita. Tapi taharah tak betul. Saya tu kata Nabi SAW, wailul lil aqab. Nerakalah bagi buku lali. Misal ada orang dia basuh, tak bersih sampai, tak sempurna basuhan kaki dia. Mana semayang bagaimana khusyuk pun, solat tidak sah. Ada orang solat bagus, taharah bagus, tapi untuk di istinja tak bagus pula.
kelang kabut. Dah masa sembahyang, keluar pula. Kata Nabi SAW, Nabi lalu dalam, di kubur ada 2 orang. Di 2 kubur, kata Nabi SAW, 2 orang dalam ni sedang diseksa. Satu kerana dia tak bersih daripada kuncing ni. Sebab tu nak agama ni kan semangat begitu tak. Belajar dan faham. Itu penting. So makna dia semayang itu bagus, wuduk bagus, kita punya cara membersihkan najis pun bagus. Tu baru betul. Supaya sempurna. Itu. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah mengendaki untuknya agamanya, Allah nak dipaham agamanya, maka dipahamkannya ilmu, difaqihkannya dalam ilmu. Tuan-tuan, itu sebagai mukadimah, belum start. Sebelum bukan tajuk tu kita nak bincang. Tajuk lain sebelum. Kita sampai isyak je. Ada masa lagi. Ya. Bagus. Kita kira tuan-tuan ni rajinlah mengaji. Pusal maghrib pun ada ceramah pun tuan-tuan ada. Kan kejap lagi kita ada kuliah perdana pula lepas isyak pun tuan-tuan ada. Makna bagus lah tu. Mudah-mudahan tanda Allah nak kita baik dan tanda Allah nak kita supaya banyak buat kebaikan yang akhirnya bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Cuma satu saja saya nak pesankan. Ini bukan pesankan tuan-tuan lah, pesankan saya juga. Kerana satu hari Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Kalian tahu tak apa dia muflis?" Sahabat ni dia menjawab, "Qalu al-muflis sufina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, barangkali orang yang muflis ini ialah orang yang tak ada duit, harta pun tak ada. Kata Nabi SAW, faqala innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, nanti di akhirat dia datang kepada Allah Ta'ala bis salati, dengan semayang. Nampak? Maknanya orang yang muflis ini, kata Nabi SAW, di akhirat besok dia bukan orang biasa-biasa. Tak. Dia ini orang yang banyak semayang. Banyak semayang. Yang main. Makna Nabi nak pesankan seolah-olahnya kepada kita, orang yang banyak semayang. Misal kita kan tadi sebut, kalau Allah mengendaki baik untuk kita, maka dipahamkan agama. Kita pun belajar. Semayang pun banyak, puasa pun banyak, zakat pun banyak, sedekah pun banyak. Bagus. Tapi kena ingat, Nabi pesankan dalam another side. Cakap betul tu. Maknanya Nabi pesan pada kita, orang-orang yang seperti ini di akhirat besok dia ada kebarangkalian untuk muflis. Siapa? Yang datang kepada Allah Ta'ala dengan solat. Solat. Makna sembahyang banyak lah. Satu kan, dia kata, ada orang tanda sujudnya itu di dahi, min athari sujud. Banyaknya sujud dia sampai lebam dahi. Kita pula banyak sujud tak lebam-lebam. Tu yang setengah orang, dia turun sujud, dihentaknya kepala ke tempat sujud dengan harapan lebam juga. Tapi tu bukan lebam, tu cah kepala besok. Makna orang banyak semayang. 2, wasyami, banyak puasa ni. Kan? Puasa saja. Hebat. Wazakat, dan mengeluarkan zakat. Mana zakat ini artinya sedekah yang wajib. Termasuk juga sedekah yang sunat. Kita sekarang canggih, Ustaz. Kita ada sedekah subuh.
Kita sezaman kita kecil dulu tak jumpa sedekah subuh ni. Dulu sedekah Jumaat je. Tu pun modal yang sama 4 kali Jumaat. Asal nak masuk tabung je, lupa. Asal nak masuk tabung, lupa. Dulu saya ingat ada satu masjid di Kelompok, pasal orang terlalu banyak sangat lupa barangkali masuk tabung, jadi dia tak ada edar tabung. Dia tugas satu orang, dia bawa terus tabung tu. Dia bukan tolak, tabung tu dia bawanya, daripada hujung dia berjalan. Mana orang tidur, dia gegarnya tabung tu. Gerang. Terperanjat kawan tu, terus masuk duit. Habis Jumaat, nak makan cendol, yang tinggal RM1, RM50 dah masuk. Patah balik, jumpa pengurusi. Kata, salah duit masuk. Nak masuk RM1, kata dia, masuk RM50. Mana sampai begitu. Ada orang, dia nak bersedekah, tapi tak jadi. Minggu ni bawa duit tu, minggu depan pun duit tu, 4 minggu, duit yang sama juga. Ni, sekarang, hebat. Kita sedekah subuh. Subuh sedekah, jamin. Tengok guru-guru pasar. Bangun pagi nak sembahyang subuh, marilah kita sedekah subuh. Jamin. Celik mata je, sedekah. Tak payah pergi surau. Nombor akaun je sampai. Sila masukkan duit anda. Yang kita pula, subuh, pisat, main masuk duit. Untung kawan tu. Masuk akaun dia rupanya. Makna nak sebut sekarang, sedekah mudah. Makna orang ini besok jumpa Allah Ta'ala, bagus. Dia bawa sedekah yang banyak. Tetapi pada masa yang sama, kata Nabi SAW, orang-orang ini adalah orang yang ada kemungkinan untuk muflis di akhirat. Orang tak sembahyang dunia, besok dekat akhirat dia tak muflis. Jangan risau. Tuan-tuan faham ke tidak? Hadis ini tidak termasuk orang yang tak sembahyang. Mana orang tak sembahyang selamat? Rupanya sini dah subuh. Dah subuh pula. Dah isyak. Saya tersilap. Terpakai waktu ke Lumpur pula Ustaz. Sini 8.21 dah azan 22. Saya perhabiskan hadis sikit Ustaz. Mana orang yang tak sembahyang, tak masuk. Dia tidak muflis. Tak muflis. Yang muflis ni hanya orang yang sembahyang. Orang yang tak pernah bayar zakat, tak muflis akhirat besok. Dia tak masuk dalam calon. Tuan-tuan faham ke tidak? Jangan tuan terfikir pula, macam tu baik, aku tak payah semayang kata. Bawa tenang, ini calon-calon muflis. Maknanya kalau orang tak semayang, orang tak puasa, tak berzakat, dia bukan muflis. Dia masuk neraka terus, faham? Tuan-tuan faham ke tidak? Jadi Nabi SAW sebut, orang yang beramal, hati-hati kerana ada kemungkinan dia muflis. Sebab, qad syatama haza. Mungkin dia menuduh orang ini. Qadhafa haza, dia maki orang, dia tuduh orang. Wa akala mal hadha, dimakan harta orang. Wa saqafa dam hadha, ditumpahkan darah. Wa daraba hadha, dipukul orang. Fayu'ta hadha min hasanati, besok diambil pahala solat. Pahala puasa kita diambil. Duduk mengaji sampai kebah-kebah kaki. Maghrib habis, bangun semua isyak, kan mengaji pula isyak. Kebah kaki. Tak ada pahala. Sepahala kena ambil bagi ke orang. Tu yang kata Nabi, orang muflis. Dan wahadha min hasanati, diambil pahala ni bagi ke orang tu. Fa in faniyat hasanatu, apabila habis pahala dia, habis dah. Pahala sembahyang habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, semua habis. Maka ketika itu kata Nabi SAW, sebelum habis selesai urusan dengan orang tadi, maka ukhidha min khatayahu, diambil pula kesilapan orang tu, dosa orang tu diambil, faturihat alaihi, kemudian Allah suruh lemparkan kepada orang yang sembahyang, ambil kau dosa orang tu, sekarang kau tanggung dosa orang tu, walaupun dosa ni tak boleh tanggung. La wazratu wizra ukhra, tak boleh, dosa tak boleh tanggung. Dosa aku kau tanggung pada muka kau. Bawa tenang, dosa mana main tanggung, kau buat kau tanggung lah. Tak ada. Dosa tak boleh tukar. Tapi dalam bab ni, dosa boleh dialihkan. Tapi dengan paksa. Faturiha alaih. Thumma turiha finnar. Akhirnya dicampak dalam neraka. Faham? Ini pesanan untuk kita lah. Orang yang rajin mengaji, tentu rajin beramal.
maka bertenang-tenang, supaya mudah-mudahan Allah sentiasa melurungkan kita kepada kebaikan dan menjadikan kebaikan kita itu kebaikan di akhirat besok, insya-Allah. Tuan-tuan, saya tak nak panjangkan pasal lepas ini tuan-tuan nak solat dan selepas tu kita ada ceramah perdana bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. Teruskan ngaji, teruskan kita suka kepada hal-hal yang berkait dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah melurungkan kita kepada kebaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada bahagia tuanku kita Ustaz Rizal Maghazali kerana sudi memberikan ruang untuk sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan tempat ini sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.